Assalamualaikum guys kepada semua. Kita berjumpa balik dah lama dah, 2 minggu, 3 minggu lebih tak silap dah pada game Euro. Saya senyap tak tahu nak buat topik apa. Nak buat topik Olimpik macam terlalu laju, so rehat dulu kejap dan saya kembali balik pada hari ini dengan satu slot baru. InsyaAllah nanti boleh tengok. Slot itu saya bagi nama sebagai borak-borak EPL, macam tu lah. Saya akan review match pertama pada game week pertama sampailah match habis. So week per week lah saya akan review. So jangan lupa tengok dan jangan lupa sekali untuk subscribe, like, komen dan share kepada yang lain. Okay, so nantikan video saya. First week dah settle, dah habis. Ada game yang catat kemenangan besar, ada game catat kemenangan yang tipis, ada game catat kekalahan yang memalukan dan ada game juga yang catat kekalahan yang tak disangka-sangka. Alright, so untuk game EPL ni pun memang high tempo dia semakin lama semakin tinggi. Macam saya cakap tadi, ada kejutan, ada juga kesedihan yang dialami oleh beberapa tim. So saya harap tempo akan jadi semakin laju dengan macam-macam player yang ada sekarang ni. So saya tak nak ulas tim saya dulu. Tim apa tu? Tengoklah sendiri. Okey, untuk game yang pertama ni, pertandingan satu kelab baru iaitu Brentford menentang Arsenal ataupun pasukan meriam. Sangat memalukan lah bagi saya. Keputusan perlawanan ini menyaksikan Brentford menang 2-0. Pada awalnya saya menjangkakan yang Arsenal akan menang dengan mudah, sama ada tanpa bolos ataupun tanpa jaringan daripada pihak lawan. Tapi agak hampulah gameplay dan taktikal Arsenal yang sama sahaja seperti musim lepas, dan saya tak terkejut kalau BOD Arsenal ataupun Board of Director Arsenal akan sack Arteta jika kekalahan itu akan berterusan dari game by game. Arteta perlu mengubah corak taktikal strategi gameplay untuk memastikan Arsenal boleh bersaing dengan tim-tim yang lain. Apa yang saya nampak, Arsenal masih ada beberapa masalah di bahagian attacking dan defensif. Untuk bahagian attacking, bagi saya Arsenal perlu mencari seorang player yang boleh membuat clinical finishing dan sentiasa mencari ruang untuk membuat shooting out of the box. Nampak taktikal sama sahaja. So untuk defensive line, kedatangan Ben Putih ataupun Ben White ni satu pertahanan centre back yang baik. Cuma dia ni masih muda dan memerlukan player berpengalaman dalam area centre back ni untuk membantu dia. Alright, kita pergi kepada game yang kedua, pertandingan di antara dua United iaitu Manchester United. Alhamdulillah akhirnya menang juga first match, dan Leeds United. As a fan Manchester United sendiri, dari awal saya harap tiada kekalahan yang akan terjadi untuk MU, dan Alhamdulillah lah, tak adalah terkejut. Cuma MU menang dengan menang yang besar, iaitu keputusannya 5-1. So macam tak dijangka-jangka lah benda itu akan terjadi. So Pogba membuktikan yang dia masih lagi bintang untuk MU, walaupun isu kontrak Pogba belum diputuskan lagi. Isu Pogba ni banyak sebenarnya yang terjadi antara Pogba, ejen dia Mino Raiola tu. So kalau Pogba boleh abaikan Mino Raiola tu, saya rasa Pogba akan stay je kat MU. Dan tak assist yang dilakukan oleh Paul Pogba dan hat-trick dijaringkan oleh Bruno Fernandes, saya tak menjangka yang Bruno akan perform dengan baik. Kerana kalau ikut form yang terakhir Bruno dan dekat Euro itu, dia agak sedikit perlahan lah dan agak penat sikit. Tempo perlawanan dia pun agak macam slow down. Boleh masih kekalkan menggunakan taktikal yang sama, iaitu double pivot 4, 2, 3, 1. Dan untuk waktu ini dan untuk match inilah ianya masih relevan dan berkesan. Cuma saya tak berapa nak yakin jika menentang tim-tim besar, adakah taktikal ini akan berjaya. Sebab taktikal ni dah banyak tim dah tahu taktikal Ole ni macam mana. Dan Jadon Sancho dimasukkan pada minit ke-75 dan nampak ada gerakan-gerakan yang menarik yang cuba dilakukan olehnya. And for Rafael Varane, saya ucapkan selamat datang ke Manchester United. Dia adalah seorang centre back yang baik dan bijak dari segi bertahan, dan saya menantikanlah kombinasi antara Harry Maguire dan Rafael Varane. Saya tak mungkin tolak Maguire untuk diletakkan di sub, tapi saya akan letakkan Lindelof di sub dan Varane masuk untuk menggantikan tempatnya sebagai centre back utama. Kenapa saya buat macam tu? Sebab Maguire adalah seorang defender centre back yang suka naik atas, yang suka melakukan ke atas, maksudnya suka pergi ke depan. Dan Rafael Varane dia suka lebih duduk kat bawah, deep line kiranya. Dia kiranya centre back yang terakhir lah
lah kiranya macam tu. Alright, kita pergi ke untuk game yang ketiga. Pertembungan di antara dua tim berhuruf B, iaitu Burnley dan Brighton, yang menyaksikan Brighton menang 2-1. Apa yang saya nampak, Brighton lambat settle down, dan disebabkan itu diorang ketinggalan 1-0 pada minit kedua, tetapi Brighton bangkit balik untuk memastikan kemenangan first match berpihak pada mereka. Dan gol yang Burnley dapat dari James Tarkowski ni, bagi saya ada konflik sikit lah. Sebab apa yang saya nampak, James bukannya body pihak lawan, tetapi dia menolak pihak lawan. Apa yang saya nampak, dia tolak pihak lawan tu dengan kuat, dan play-play Brighton jatuh ketika itu dan menyebabkan dia melakukan free header tanpa ada challenge dari player lain. Bagi saya itu memang clear foul yang dilakukan oleh James. Kerana kalau kita tengok macam tadi saya cakap, reaksi tangan dia ni, tangan dia tu berniat untuk menjatuhkan player. Dia macam ni, dia macam ni, dia bukannya bawah macam tu, tak, dia menolak player, dan memang dia niat lah untuk nak menolak player lain. Itu apa yang saya nampak lah. Tapi keputusan pun dah diberi, so gol itu pun dah sah. So apa saya boleh buat? Alright, kita teruskan untuk game yang keempat. Pertembungan di antara dua tim berhuruf C, iaitu Chelsea dan Crystal Palace. Awal-awalnya saya dapat rasakan akan ada tentangan dan saingan yang sengit dari dua-dua tim, tetapi bila match berjalan, saya nampak Chelsea lebih selesa memegang bola dan lebih kerap attacking dari Crystal Palace. Dan Crystal Palace nampak macam down sangat. Saya tak tahu kenapa. Maybe efek daripada coach baru diorang kot, iaitu Patrick Vieira, yang dulu bermain di posisi defensive midfielder. So saya tak tahulah apa yang Patrick Vieira ni cakap dekat player-player. Dan macam saya cakap, tactical Thomas Tuchel ni suka untuk kita nak jangka, kerana Tuchel merupakan coach yang versatile, coach yang mahir dengan pelbagai formasi. Antara formasi yang famous yang dia selalu guna adalah 3-4-2-1. Dia ni adalah coach yang bijak dan tactical menyerang sama ada dari winger, tengah, long ball maupun short passes. Memang selalu ni adalah menjadi, dan ketiadaan Thiago Silva, Kante, Kai Havertz pada game ini tidaklah terlalu merundum. Malah ada backup player yang bagi saya dah cukup baik untuk tactical tackle ni. Contohnya, Kante tak ada dalam first 11, diganti oleh Mateo Kovacic. Kai Havertz tak ada dalam first 11 dan diganti oleh Christian Pulisic. Dan Thiago Silva direhatkan dan digantikan dengan seorang player muda yang baru. So untuk match ni dia dah cukup baik dah. Player tu pun dah buat satu gol yang agak menarik juga. So tahniah untuk Chelsea. Okey, kita pergi untuk game yang kelima, iaitu pertembungan di antara Everton dan Southampton. Dua tim ni saya boleh considerkan sebagai tim pasukan tengah-tengah lah. Dia pada awal-awal musim naik tengah-tengah, macam drop sikit, tapi akhir-akhir pun dia ada certain naik, ada certain drop. Dia adalah pasukan pertengahan bagi saya, dua-dua tim ni. Dan yang menyaksikan game ini adalah dimenangi oleh Everton 3-1. Walaupun pada awalnya Everton ketinggalan 1-0 pada half time, tetapi anak-anak buah Rafael Benitez membuat satu comeback yang hebat dan sengit. Richarlison, saya tabik dia ni lah. Dia ni dah lah baru habis game untuk Olimpik, tak sampai pun 2 minggu terselaya macam tu lah. So lepas habis tu terus dapat buat satu gol pada minit ke-47. Abdoulaye Doucouré, seorang defensive midfielder yang digeruni, menjaringkan satu gol pada minit ke-76. Dan seorang lagi player yang tak asing dalam striker di England, tetapi jarang diberikan peluang untuk bermain di peringkat national team, iaitu Dominic Calvert-Lewin, pun menjaringkan gol pada minit ke-81 dan sekaligus menutup game tu dengan kemenangan pertama untuk Everton pada musim ini. Tiga player ini sebenarnya merupakan tonggak yang penting dalam attacking Everton. Saya nak cakap satu lah, antara kebanyakan striker England yang saya suka, selain pada Harry Kane lah, saya minat dengan Calvert-Lewin. Dia merupakan seorang player yang tak mengharapkan kekuatan kaki sepenuhnya, bijak menggunakan kekuatan header, tahu nak duduk dekat mana, position betul, timing betul. Tapi malangnya dia bukannya first 11 untuk pasukan England lah. Alright, nantikan part kedua saya untuk match week yang pertama ini. Saya terpaksa buat 2 part sebab pandang sangat saya borak. So nantikan part kedua yang akan menyusul juga. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada yang lain.